Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 4 November 2022. Saya Mazrana Kalinggalan. Tiada aktiviti jenayah dikesan dalam tempoh 3 tahun di kawasan Zon Selamat Sabah Timur S-Zon Daerah Beluran. Ketua Polis Daerah Beluran, Superintenden Kasim Muda berkata pihaknya sentiasa bekerjasama dengan pelbagai agensi keselamatan di daerah itu melakukan pemantauan bagi memastikan keselamatan penduduk khasnya dalam kawasan maritim terjamin. Untuk daerah Beluran ni sepanjang 3 tahun ataupun tahun-tahun kebelakangan ni belum adalah laporan daripada pihak Eskom ataupun pihak-pihak special branch yang melaporkan bahawa berlakunya kes-kes ataupun rompat laut ataupun dipanggil sebagai trans border crime berlaku di daerah Beluran ni. So far daerah Beluran ni mengikut maklumat daripada Eskom ada merupakan kawasan yang selamatlah. Beliau ditemui pemberita RTM di IPD Beluran. Dalam perkembangan sama, Superintenden Kasim memaklumkan 302 anggota PDRM Beluran terlibat dalam kawalan keselamatan pilihan raya umum ke-15 bagi Parlimen P183 Beluran. Pusat Penamaan Calon Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 bagi Parlimen P183 Beluran di Dewan Serbaguna Beluran bersedia sepenuhnya mengendalikan proses penamaan calon esok. Pegawai Pengurus Pilihan Raya P183 Beluran, Roger Apollonius berkata persediaan dilaksana termasuk simulasi bagi memastikan kelancaran semasa hari tersebut. Kami telah membuat persiapan PRU 15 ini awal 2011 kami sudah membuat persiapan khususnya untuk persiapan penamaan calon pada 5 hari bulan, dan pada hari ini kami telah selesai membuat simulasi penuh penamaan calon akan diadakan di Dewan Serbaguna Beluran ini pada 5 hari bulan. Beliau ditemui RTM di Dewan Serbaguna Beluran. Dalam pada itu, Roger memaklumkan pengundian awal yang melibatkan anggota pasukan keselamatan di Parlimen itu pada 15 November ini akan diadakan di Ibu Pejabat Polis Daerah Beluran. Sementara itu, penjumlahan rasmi undi di Dewan Serbaguna Beluran. Seramai 1,061 petugas Suruhanjaya Pilihan Raya bertugas pada PRU15 bagi Parlimen Beluran termasuk semasa hari pengundian awal dan hari pengundian di 47 pusat mengundi. Perkembangan banjir setakat 8 malam tadi, jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara Dewan Datuk Seri Panglima Dun Banir meningkat kepada 63 penduduk daripada 18 keluarga. Berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Sabah, penduduk ditempatkan melibatkan 7 lelaki dewasa, 17 perempuan dewasa, 21 kanak-kanak lelaki dan 18 kanak-kanak perempuan. PPS Dewan Datuk Seri Panglima Dun Banir dibuka pada Rabu lepas dan menempatkan penduduk dari kampung swasta. Sementara itu, operasi pemindahan penduduk terjejas banjir di daerah Beaufort ke Pusat Pemindahan Sementara PPS berjalan lancar berikutan persiapan rapi semua agensi keselamatan dalam pengurusan operasi bencana daerah tersebut. Di mana rumah mereka telah pun dinaiki air, tidak selamat untuk didiami, dan pihak pejabat daerah, bencana alam pejabat daerah bersama dengan JIPA, Bumba dan Rila dan juga agensi kerajaan yang lain telah pun memindah mangsa-mangsa banjir ke PPS Dun Banir ini. Beliau berkata demikian kepada media ketika lawatan di PPS Dewan Dun Banir Beaufort. Isnin lepas, paras air Sungai Padas berada di paras bahaya disebabkan limpahan air sungai dari Keningau dan Tenom. Masa hari satu itu memang air itu macam mulai sudah, tapi belum lagi hari 2 itu situlah dia Nah kemarin tuh itulah kami pindah tuh. Ini syukur alhamdulillah pemudahan asas ini baiklah semua dari segi tandas, makan, kami kebajikan terjagalah di sini.
Kerajaan negeri melalui Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar KEPKAS akan terus bekerjasama dengan World Wide Fund WWF Malaysia dalam membentuk dasar, pelan tindakan dan garis panduan pemuliharaan hutan dan marin ke arah pembangunan mampan. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jafri Arifin berkata ia selaras komitmen Sabah untuk mencapai 13% kawasan perlindungan marin menjelang tahun 2023. Jelasnya, KEPKAS telah berjanji untuk mewartakan 117,000 hektar kawasan laut dan 56 pulau dalam Teluk Darwal sebagai kawasan perlindungan marin menjelang 2023. Dalam pada itu, bagi meningkatkan perlindungan dan pemeliharaan hidupan liar di Sabah, KEPKAS juga akan membentangkan draft dasar hidupan liar negeri dan pelan tindakan penyu di Kabinet untuk perbincangan dan seterusnya pengesahan. Beliau berkata demikian dalam teks ucapannya yang dibacakan oleh Pengarah Jabatan Hidupan Liar Sabah, Augustin Tuga, sempena ulang tahun ke-50 WWF Malaysia di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, WWF Malaysia melancarkan buku rujukan Atlas Hidupan Liar Sabah yang mengumpulkan tulisan daripada 40 pengarang yang pakar dalam bidang itu untuk memberikan maklumat mengenai lebih 37 spesies hidupan liar. Pelajar yang menerima bantuan peranti siswa dinasihatkan agar menjaga kemudahan diberikan dengan baik dan tidak menyalahgunakan kemudahan berkenaan termasuk menjualnya kepada pihak lain. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Penyu, Datuk Limus Juri berkata pelajar perlu memanfaatkan kemudahan diberikan untuk meningkatkan kecemerlangan akademik masing-masing. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis penyerahan peranti siswa di Dewan Kemasyuran SMK Pekan Kuala Penyu. Dalam majlis ini, seramai 141 pelajar dari SMK Pekan Kuala Penyu, SMK Menumbuk dan SMK Kuala Penyu menerima peranti siswa. Semoga dapat keputusan yang terbaik untuk membanggakan sekolah. Perasaannya sangat gembira dan bersyukur atas kerajaan kerana sanggup memberikan pemberian ini dan saya akan menggunakannya untuk sebaik-sebaiknya. Sudah tentu saya gembira kerana dapat bantuan peranti siswa ni kerana saya amat memerlukannya lah untuk buat kerja khusus saya terutamanya untuk seni visual. Atas dorongan dari cikgu-cikgu dan rakan-rakan, support semua. Saya happy lah, semua kawan-kawan pun semua happy dan saya berterima kasih kepada YB dan juga kerajaan sebab membantu kami bagi peranti siswa ni. Datuk Limus melalui Yayasan Limus Juri turut menyampaikan bantuan wang tunai RM15,000 kepada sekolah-sekolah di Kuala Penyu. Ia bagi membantu pelajar di daerah berkenaan mencapai impian mereka dalam bidang akademik dan kokurikulum. Inilah misi dan visi saya untuk menumbuhkan yayasan pendidikan. Saya ingat dalam 2,000 lebih pelajar sudah mendapat tawaran dari universiti dan dapat dibantu oleh Yayasan Pendidikan Limus Juri. Ke arah meningkatkan mutu pendidikan di negeri ini, kumpulan Yayasan Sabah dengan Petronas dan anak syarikatnya, Petronas Floating LNG, menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dan Perjanjian Penajaan bagi menjalin kerjasama penajaan pendidikan kepada pelajar sekolah menengah cemerlang dari Sabah untuk belajar di Semenanjung Malaysia. MOU ini menggariskan skop kerjasama antara Petronas dan kumpulan Yayasan Sabah merangkumi pemilihan pelajar dan penempatan sekolah pelajar selain meningkatkan potensi pelajar dari Sabah untuk mendapat tajaan di bawah program penajaan pendidikan Petronas PESP. Majlis menandatangani MOU berkenaan dilakukan antara Petronas yang diwakili Pengurusan Sumber Manusia, Kumpulan Petronas, Syed Muhammad Muhafiz Syed Muhammad Bakar dan anak syarikatnya Petronas Floating LNG diwakili Ketua Pegawai Eksekutif Amir Hamzah Ghazali, sementara Kumpulan Yayasan Sabah diwakili pengarahnya Datuk Seri Gulam Haidar Bahadar disaksikan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun di Kota Kinabalu. Beralih ke perkembangan semasa COVID-19, jumlah kes baharu semalam ialah 215 kes menurun 33 kes berbanding jumlah sebelumnya.
Berdasarkan kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masih Dimanjun, angka jangkitan harian yang lebih rendah itu hasil daripada penurunan kadar positiviti daripada 11.78% kepada 9.53% walaupun jumlah sampel ujian lebih banyak daripada sebelumnya. Kota Kinabalu kekal penyumbang tertinggi kes baharu iaitu 73 kes. 6 daerah lain turut merekodkan jangkitan 2 angka iaitu Tuaran, Putatan, Sandakan, Kota Marudu, Penampang dan Tawau. Manakala 8 daerah lagi tidak merekodkan sebarang jangkitan baharu. 212 kes direkodkan dalam kategori 1 dan 2, 2 kes dalam kategori 3 serta 1 kes dalam kategori 4. Sementara itu, bilangan pesakit sembuh ialah 141 orang dan 245 pesakit sedang menerima rawatan di hospital. Bilangan pesakit yang memerlukan penjagaan kritikal ialah 6 orang, iaitu 5 orang di unit rawatan rapi dan 1 orang di wad terbuka kubikal akut, manakala 4 orang lagi memerlukan alat bantuan pernafasan. Penglibatan kanak-kanak dalam bidang sukan merupakan salah satu usaha dalam memastikan akses pendidikan berkualiti sekaligus berupaya memberi kesan berganda dalam bidang pembelajaran. Pegawai Pendidikan Daerah Semporna Ibnu Jani berkata langkah itu penting bagi mengiktiraf kebolehan dan kemampuan berfikir dalam menjana kemenjadian kanak-kanak cemerlang serta bersahsia mulia. Bermula semalam ialah karnival sukan untuk prasekolah. Jadi syukur alhamdulillah daripada 1,646 orang murid di prasekolah di daerah Semporna akhirnya dapat dikumpulkan pada hari ini, dapat dihimpunkan dengan 35 buah sekolah. Dan daripada jumlah tersebut 68 orang guru daripada 35 buah sekolah dengan 73 PPM daripada sekolah-sekolah tersebutlah yang menjadi kekuatan dan tunjang kepada program pada hari ini. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Karnival Bijak Prasekolah Sukan peringkat daerah Semporna di Kompleks Sukan Semporna. Ibnu berkata pencapaian anak-anak prasekolah di Semporna amat membanggakan dan berharap mereka terpilih untuk mewakili daerah itu ke Karnival Bijak Prasekolah peringkat Tenggara dan mengharumkan nama Semporna. Paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah. Saya Mazrona Kalinggalan. Assalamualaikum dan salam hormat.